Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najiah binti Ahmad. Nombor matrik 054661. Saya daripada ISM Suluddin Semester 3. Hari ini saya ingin membentangkan kajian ilmu tarikat yang bertajuk konsep subah dalam tasawuf. Pengenalan subah dalam tasawuf. Pengertian tasawuf sudah sinonim dengan perkara yang melibatkan sesuatu dalaman yang dinamakan sebagai aspek rohani dan spiritual. Oleh itu, untuk menguatkan tasawuf, kita perlulah bertarikat dengan seorang mursyid. Tarikat ini merupakan sebuah institusi yang berada di bawah tasawuf. Ianya merujuk kepada jalan yang akan dilalui untuk pengukuhan dalaman dan spiritual setiap Muslim. Jelaslah, untuk mencapai tahap kemantapan rohani seseorang murid itu, dia bergantung dengan kepada para syekh mursyid yang membimbing beliau dalam sebuah pengamalan tarikat. Oleh itu, Rasulullah SAW dijadikan sebagai model sufi yang diteladani oleh segenap aspek kehidupan baginda SAW oleh setiap umat Islam. Okey, seterusnya konsep subah. Istilah subah merujuk kepada hubungan persahabatan yang erat antara dua orang atau lebih kerana selalu berinteraksi antara satu sama lain. Ianya lebih merupakan hubungan persahabatan secara spiritual atau dalam erti kata lain, kawan untuk berbincang atau seumpamanya. Malahan ia merupakan hubungan persahabatan sejati yang boleh menguatkan pemahaman seseorang itu dalam memahami perihal yang berkaitan dengan ma'rifah dan mukasyafah. Seterusnya, menurut istilah dalam ilmu tasawuf pula, ia menggunakan istilah subah untuk menggambarkan hubungan antara seorang mursyid dengan seorang murid dan orang-orang yang bergiat aktif dalam tarikat. Oleh itu, hubungan persahabatan ini digambarkan seperti hubungan antara Rasulullah SAW dengan para pengikutnya dan para sahabat baginda. Rasulullah SAW menyebut mereka dengan perkataan sahabat dan bukanlah dengan perkataan talmid atau tabib. Walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan daripada Rasulullah SAW. Oleh itu, makna istilah ini lebih diertikan kepada pendekatan hubungan spiritual yang saling mempengaruhi, hubungan yang saling terjalin secara berterusan dan tujuan untuk berhubungan yang suci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan istilah ini juga berkait rapat dengan tujuan tasawuf itu sendiri, iaitu memiliki kepribadian murni dan akhlak yang dimiliki daripada diri Rasulullah SAW sendiri, yang mana ia berada pada tingkatan ihsan. Oleh hal demikian, cara yang terbaik untuk mencapainya dengan mencipta hubungan persahabatan dengan seseorang yang mempunyai akhlak seperti Rasulullah SAW. Hal ini juga dianggap antara cara yang paling efektif kerana sifat seorang manusia itu mudah terpengaruh dengan orang lain di sekelilingnya, sama ada terpengaruh dengan sikap buruk atau baik. Oleh hal demikian, mempunyai sifat peribadi yang murni seperti takwa, wara' dan zuhud, dia akan memudahkan diterima dan dijadikan teladan oleh para muridnya. Sahabat yang dipilih mestilah menepati karya seperti keimanan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang baik dan berakhlak mulia. Sahabat ini juga mestilah orang yang jujur dan bersedia untuk saling memberi dan menerima nasihat. Sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisidq wa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna birra yahdi ilal jannah." Maksudnya, hendaklah kamu bersikap jujur kerana kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjuk ke syurga. Oleh hal demikian, golongan sufi lebih gemar menggunakan istilah subah berbanding dengan istilah yang lain. Kerana konsep subah ini bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara seorang mursyid dan murid,
tetapi ia juga berkaitan dengan hubungan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya sama ada secara langsung ataupun tidak. Sebagai contohnya, prinsip subah dengan orang-orang secara umum yang tidak bertarikat adalah dengan bersikap penyayang, peramah, pandai menjaga rahsia orang sekeliling, bersabar dengan orang yang berlaku buruk dan sebagainya. Manakala prinsip subah dengan orang-orang yang berpengetahuan atau bertarikat ini adalah sentiasa bersabar, berakhlak dengan akhlak yang baik, seorang peramah sentiasa berfikir bahawa para murid diberi hikmah yang besar dengan berkecimpung dengan dalam pendidikan spiritual. Justru itu, aktiviti yang khusus antara seorang mursyid dengan seorang murid dalam proses subah ini ialah mereka akan melakukan bai'ah. Oleh itu, seseorang murid itu mestilah bersungguh-sungguh dan sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bimbingan seorang mursyid. Namun begitu, untuk beroleh sahabat seumpama ini adalah sukar untuk ditemui. Maka, ia perlu dihargai jika ditemui kerana padanya terdapat kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan hanya orang mukmin akan sentiasa membantu dalam melakukan amal soleh. Sedangkan sahabat yang buruk akan menjadi penghalang daripada amal soleh. Hadis Rasulullah SAW bersabda, rawahul Imam Ibnu Majah wa Ibnu Abi Asim wa ghairuhuma min hadisul Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minan nasi mafatihal lil ghairi maghaliqal lil syarri wa inna minal nasi mafatihal syarri maghaliqal lil ghair fatuba liman ja'alallahu mafatihal lil ghairi 'alal yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihal syarri 'alal yadayhi. Maksudnya, sesungguhnya dalam kalangan manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup keburukan. Dan sesungguhnya dalam kalangan manusia ada yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup kepada kebaikan. Maka beruntunglah kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kunci kebaikan di tangannya dan celakalah bagi mereka yang Allah jadikan kunci keburukan di tangannya. Okey, seterusnya menurut Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi, seperti yang tercatat dalam kitab beliau, iaitu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau menjelaskan bahawa subah ni terbagi kepada 3 jenis. Iaitu jenis yang pertama, subah dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, maka ia sebenarnya lebih merupakan satu hikmah. Yang kedua, subah dengan orang yang lebih rendah, maka ia memerlukan orang yang lebih tinggi yang bersifat kasih dan rahmat, sedang yang mengikutinya iaitu orang yang lebih rendah pula bersifat setia dan menghormati. Dan yang ketiga, subah dengan yang sama taraf, maka ia dibina atas asas ithar, yakni mengutamakan orang lain dan kebijaksanaan. Okey, seterusnya menurut Imam Al-Qasim Al-Qushairi juga, beliau menyatakan bahawa konsep subah dalam konteks ilmu tasawuf dan tarikat mempunyai tujuan yang lebih khusus, bukan hanya persahabatan atau perdampingan yang bersifat umum atau pada tahap adat kebiasaan sahaja. Terdapat 3 jenis subah, iaitu pertama, subah seorang murid yang ingin mendapat bimbingan tarbiyah dan tarkiyah bersama syekhnya. Kedua, iaitu gambaran hubungan antara seorang syekh yang memberi ta'lim dan tarbiyah kepada anak muridnya. Dan yang ketiga, subah atau persahabatan yang terjalin antara murid-murid yang berada di bawah bimbingan ta'lim dan tarbiyah seorang syekh tertentu dalam sesebuah tarikat tertentu. Selanjutnya, menurut Abdul Al-Qadir Isa, beliau mengatakan bahawa tradisi subah ini telah dimulai oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat baginda. Malahan istilah sahabat itu sendiri mempunyai makna yang berkait
secara langsung dengan amalan subah. Kalangan para sahabat dalam tempoh jahiliah mereka, mereka tidak mencapai kedudukan yang terpuji dan darjat yang tinggi, sehinggalah mereka bersuhbah dengan Nabi SAW serta duduk bersama dengan baginda. Hal tersebut telah memberi kesan yang amat mendalam dan merubah personaliti, akhlak dan perjalanan hidup mereka hasil daripada pengajaran, pendidikan dan pergaulan serta pendampingan mereka dengan Rasulullah SAW. Ini kerana sesungguhnya Rasulullah SAW dalam proses subah tersebut telah mengubati hati mereka dan membersihkan jiwa mereka menerusi contoh teladan yang diberikan serta juga menerusi kata-kata baginda SAW. Dalam perspektif ilmu tasawuf dan tarikat, para pewaris iaitu para syekh mursyid yang membawa al-barakah menerusi persambungan silsilah yang diambil secara turun-temurun daripada satu generasi kepada satu generasi sehinggalah sampai kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, golongan para sahabat Rasulullah SAW telah mengambil faedah iaitu bersubah dengan baginda SAW. Oleh hal demikian, para murid haruslah mengambil teladan dan sandaran berdasarkan amalan para sahabat dan perlulah melaksanakan aktiviti subah dengan para syekh mursyid yang merupakan kalangan para pewaris kepada Rasulullah SAW. Seterusnya, menurut Syekh Abdul Qadir Isa pula, beliau mencatatkan perihal ini dalam tulisan beliau iaitu dalam Haqaid al-Tasawuf seperti berikut. Beliau mengatakan bahawa bersubahlah dengan pewaris-pewaris yang mursyid ini kerana ia merupakan penawar yang mujarab. Menjauhkan diri daripada mereka adalah racun yang membunuh. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan menduka-citakan bagi sesiapa yang duduk bersama mereka. Maka berkawanlah dengan mereka merupakan rawatan praktikal yang berkesan bagi membetulkan diri, mendidik akhlak, menanam akidah serta mengukuhkan iman. Ini adalah kerana perkara tersebut tidak mampu dicapai hanya dengan membaca buku, mengkaji nota-nota atau akan tetapi ia merupakan perilaku perasaan. Ianya diperoleh dan dicapai melalui peneladanan dan penerimaan hati serta kesan rohani. Oleh itu, sebagai kesimpulan, ini jelaslah menunjukkan bahawa amalan subah yang diamalkan oleh golongan sufi adalah untuk mendidik dan mengangkat kerohanian para murid mereka yang merupakan salah satu amalan yang disandarkan kepada amalan yang telah diasaskan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.